Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apapun anda sudah bersedia? Kalau bersedia, jangan lupa tekan share, love dan like sebab kita mungkin malam ni atau petang ni kita nak cerita satu topik yang ramai orang saya lupa nak tanya tadi, ada dah tulis tak siapa yang benar-benar suka? Maksudnya kalau sebulan tu tak kena 3 kali, 4 kali coklat, you tak boleh hidup. Cuba, atau seminggu mesti kena sekali. Cuba saya tengok ramai tak kat sini. Siapa daripada Norway tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi join walaupun jauh. Mungkin merindui kampung halaman. Saya mendoakan anda sihat walafiat ya. Okey, kita zaman sekarang ni tanpa sempadan. Baik, yummy ya. Memang sedap betul. Bermula daripada 1828, orang yang mula-mula proses yang dinamakan kakao, bukan coklat, dia tak panggil coklat, dia panggil kakao, atau kita panggil kita panggil coklat ataupun koko lah. Bahasa kita selalunya panggil koko. Tapi sebenarnya bukan coklat koko yang biasa ni, kita panggil kakao. Okay, sebab di zaman-zaman dahulu orang Dutch yang mula sekali, orang Belanda yang mula sekali. Lepas tu coklat bar yang pertama keluar ialah tahun 1847, dan sebenarnya cerita kakao ni, cerita coklat ni bermula 4,000 tahun dahulu. Kata orang 1,000 tahun before century, sebelum Masihi lagi. Punya lama. Jadi tuan-tuan sekalian, yang famous daripada South America dahulu, orang-orang Mayan atau orang-orang Aztec. Jadi kita tahu sejarah ni, kita barulah dapat lebih bersyukur bahawa Tuhan tu menjadikan sesuatu tu, tiap sesuatu yang dijadikan ada riwayat sendiri, termasuk coklat ni. Di riwayat ni terus 1876 pula milk chocolate diintroducekan, diperkenalkan. Milk chocolate, coklat bersusu. Lepas tu ada lagi yang lebih sampai nak buat, you pernah dengarkan hot chocolate ataupun minuman-minuman yang berasas bercoklat. Bahkan ada orang buat tea dengan coklat pun, walaupun dia bukan daripada coklat asal, kulit daripada bijinya tu dinamakan chocolate tea ataupun cacao tea. 1879. Jadi dah lama sangatlah cerita ni. Cuma kita dari semasa ke semasa, proses pemodernannya tidak dapat melawan juga yang mana yang original. Sebab tu masih ada lagi yang dipanggil boutique chocolate maker. Baiklah, petang ni anda kena belajar sedikit tentang rupa-rupanya dalam pembuatan coklat ni, nak jadikan kita boleh makan kat kedai kita beli tu, asalnya daripada pokok buahnya kan. Ada pernah tengok buah kakao ni macam mana, lebih kurang macam kopi juga kan, tetapi panjang lagi dia punya buahnya tu. Dalam tu ada biji, daripada biji tu difermentasikan hingga orang kata panaskan ataupun difermentasi tu hingga 7 hari pun ada. Bila dah buat dengan zaman sekarang masih lagi dengan tangan nak proses tu. Jarang-jarang you tengok dalam factory boleh buat benda ni semua. Jadi dia panggil konsep ada fasa 6, dipanaskan. Bila dah dibuat cecair tu, nak dijadikan coklat, dicairkan dulu. Coklat tu ada 6 fasa, daripada temperature bawah pada 15 degree ke 20, 25, 31. Yang fasa kelima tu yang hampir sama dengan suhu badan kita. Dahsyat tak? Kat sini saya belajar, saya tengok-tengok, ya Allah, Tuhan jadikan coklat ni pun, koko ni pun, kalau diletakkan pada suhu yang bersesuaian, dia akan pegang, dia tak melt, tak cair, tapi bila letak dalam mulut dia cair. Itu fasa yang semua pembuat coklat mencari-cari dia punya kualiti. Itu dia panggil fasa kelima. Jadi semua proses pengeluaran berkualiti coklat yang betul-betul yang saya nak cerita adalah dipanggil fasa 5 punya coklat. Kalau fasa 6 tu dia dah mula cair sampai 40 degree centigrade. Sikit-sikit lah kita belajar. Sebab tu saya suka belajar. Sebab apa? Saya tak tahu yang sampai ada 6 fasa nak buat coklat ni pun. Dahsyat tak dahsyat? Kalau kita betul-betul belajar tentang coklat. Nah, anda jangan confuse. Petang ni saya tak cerita tentang gula-gula. Yang sweet tu. Kalau yang sweet tu memang kita completely tak ada masuk dalam sinarai kita punya ruang kehidupan kita. Kalau you masih ambil gula-gula sebagai bermaksud coklat, jadi kita dah salah tempat. So betulkan pemikiran anda, coklat yang semua yang dipanggil coklat ada kaitan dengan pembuatan sampai ada 6 fasa tadi. Asalnya daripada biji koko atau kakao yang betul, yang datang daripada tropika saja. Dia 20 darjah degree atas dan 20 darjah bawah daripada Khatul Istiwa. Kat situ saja boleh hidup pokok-pokok ni. Tuhan dah bagi resmi untuk kita umpamanya. Jadi banyaknya datang sekarang daripada Afrika pun ada. Jadi yang penting sekali ialah yang sedap, betul-betul berkhasiat dan bermanfaat, you kena tahu yang mana satu. Okay? Kalau tidak nanti you akan cuma ambil apa dinamakan gula-gula. You tahulah gula-gula memang out lah. Kalau nak berpenyakit sila sambung lah ambil coklat dan sebagainya tu.
yang dinamakan gula-gula tu. Sebab tu anak cucu kita, you bukan bagi coklat kat dia, you sebenarnya bagi gula-gula. Yang penting ialah saya bagi dulu manfaat dia, lepas tu saya bagi dia punya kesan yang tak berapa orang kata apa, yang memberi mudarat kepada diri kita. Kalau betul you ambil, ini dia coklat yang betul, saya akan cerita nanti, dia boleh mengurangkan blood pressure. Tapi dengar elok-elok apa jenis pilihan. Saya bagi dulu dia punya manfaat. Dia ada lebih kurang 10 manfaat yang besar. Mengurangkan blood pressure, mengurangkan you punya bad cholesterol, meningkatkan good cholesterol, mengurangkan risiko cardiovascular disease, sakit-sakit yang orang kata cardiovascular, penyakit-penyakit jantung, kelemahan jantung dan sebagainya, dia boleh membantu. Okey, jadi tak salah kalau you ambil kakao yang betul. Sekejap lepas tu kortisol, maksudnya stres hormon akan turun. Lepas tu adrenalin yang panas baran ataupun rasa takut-takut dan sebagainya tu, dia boleh mententeramkan. Dia ada konsep antidepressant. Jadi siapa-siapa yang sedih sangat tu, nanti cari coklat yang saya akan recommend. Bukan brand tapi jenis kualiti tu. Ingat kenapa saya minat dengan coklat? Sebab bila saya terbuka mata, dia tulis kat situ kanser pun boleh dibantu. Saya ulang perkataan dibantu. Dia tak kata sampai boleh cure, nak kita claim dan sebagainya. Takut-takut nanti orang salah tafsir apa yang saya cerita ni. Apa yang penting ialah insulin resistant pun, masalah diabetes pun. Ya Allah ya Rabbi, kalau tahu kan saya recommend lebih kakao ni. Lepas tu mood kita saya dah cerita tadi, boleh diangkat sebab ada satu jenis enzim ataupun satu jenis hormon yang dia boleh bantu sehinggakan kortisol tadi tu, ingat tak hormon untuk stres tu diturunkan, dan seperti serotonin, tryptophan, endorfin, nama-nama macam ni semua meningkat. Jadi mood kita pun tune je. Seolah macam lepas exercise kan, you rasa macam panas badan you. Good energy pun meningkat. Orang-orang yang atlet bersukan, you perasan tak? Dia mesti bawa coklat. Kalau you tengok main tenis, yang top player semua tu, dia orang bawa coklat bar. Selain daripada pisang dan minuman dia orang lah. Untuk kita yang tak kira wanita lelaki yang nak jaga kulit untuk awet muda, silakan. Lagi sekali kakao, dan sindrom X ataupun metabolic syndrome, you pernah dengar kan? Selalunya kalau saya kata yang 3 serangkai tu apa dia? Diabetes, blood pressure, kolesterol, dan satu lagi obesity. Jadi obesity pun macam mana tu? Sebab dia ada kaitan dengan dalam dia kan ada banyak lebih kurang 100 lebih compound, dan compound yang paling terkenal dalam kakao ni namanya ialah theobromine. Nama tak ingat tak apa, tapi kalau orang tanya ada tak kajian sains, dah ada theobromine, dan banyak polyphenols yang ada kaitan dengan tumbuh-tumbuhan daripada pohon-pohon ataupun benda-benda yang menghijau, banyak daripada tumbuh-tumbuhan plant. Jadi flavonoids, polyphenols, antioksidan yang paling orang suka. Sebab dia, saya terus terang, kalau you dengar perkataan saya ada tulis kat sini besar-besar, saya tulis sebab dia punya antioksidan, cara dia membakar bahan-bahan yang karat dalam badan kita atau menyahkan bahan-bahan toksik tu, dia kalau dibandingkan dengan yang famous berries, tahu tak? Walaupun kat Malaysia berries ni tak famous, tapi kalau overseas tu, kalau you kata blueberries ataupun raspberries ataupun blackberries, benda-benda yang macam strawberries kat sini lah kan, tapi strawberries tu antara yang terendah dari segi antioksidan, nak lawan free radical, bahan bebas oksigen semua tu yang merosakkan badan kita. Dia kalau betul-betul koko ataupun coklat yang you ambil ni betul, yang saya sekejap lagi nak cerita kat you, dia 40 kali ganda dia punya power untuk lawan dengan antioksidan. Masya Allah. Cuma tak semudah yang saya kata ni. Kalau you salah ambil, dia semuanya jadi apa saya kata tadi? Gula-gula. Kalau gula-gula jadi apa? Kalau tak jadi diabetes pun ada penyakit tunggu kat anda, minimumnya 20 penyakit lagi yang disebabkan oleh gula, termasuk kanser pun, autoimmune pun, masalah leaky gut lagi, masalah bakteria tak happy, semua tu adalah disebabkan oleh gula. Dan bila you ambil pula dengan gula-gula, tak termasuk lagi makanan kita yang bergula, memang lingkuplah badan kita. Maka kalau kita nak dapat manfaat, sebab saya tanya soalan tadi, mana lebih manfaat ke ataupun dia punya mudarat ke bahayanya, dia jawapannya senang je, tergantung kepada kualiti
koko yang you ambil asalnya dan dimasuk apa dalam tu. Tengok elok. Jadi anda sendirilah buat keputusan nanti. Sebenarnya ada lebih kurang 5 yang you kena belajar pada petang ni. Nombor 1 dipanggil, tidak lain tidak bukan, siapa tahu yang terbaik dalam semua kualiti. Jawapannya ialah dark chocolate, atau pendek cerita saya contohkan untuk nak tunjuk pada anda apa yang dimaksudkan dark chocolate. Kadang-kadang dia simpan dalam plastik macam ni. Saya buka satu saya tunjuk kat you. Okey, yang ni daripada Belgium. Tak tahu kat Malaysia ada buat tak macam ni. Okey, dia ada design macam tu. Okey, dia tak semestinya warna hitam. Okey, kadang-kadang warnanya masih lagi warna coklat, kadang-kadang tak berapa gelap pun. Okey, tapi dalam tu yang ini ada lebih kurang 80% dia punya kakao dia, 80%. Okey, berapa persen yang you kena cari kalau nak dapat manfaat yang saya sinaraikan tadi? Minimum 72%. Saya ulang lagi sekali, sila tulis 72%. Selalunya you akan cari coklat-coklat yang berkenaan macam ni, dia akan tulis sama ada di barnya, di papan dia tu, ataupun di label dia, ataupun di botolnya, ataupun dalam orang panggil boleh ambil pakai timbang. Akan ada kan yang jual kat supermarket besar-besar tu. Kalau macam ni saya pakai timbang. Okey, saya tunjuk. Dia kadang-kadang tak cantik. Coklat-coklat yang berkualiti ni kalau dia betul original, kadang-kadang dia salut dengan almond. Kalau dia boleh salut dengan almond lagi bagus, sebab almond tu sendiri ada dia punya power dia. Alright, ni contoh macam mana design coklat-coklat tu, macam-macam design. Dan kadang-kadang you boleh ambil yang bulat-bulat macam ni saja kan. You pernah tengok kan? Yang macam ni. Macam biasa je. Macam you beli kat kedai-kedai biasa pun banyak yang bulat-bulat, oval kan. Dia macam telur. Design dia tu pun boleh. Tetapi bukan soal design sebenarnya. Sebenarnya kalau pembuat itu dia ikhlas dan dia cerita secara tulus, dark chocolate dia mesti tulis kat situ original dark chocolate-nya mesti 72% ke atas. Lagi tinggi you dapat 80% ke atas, lagi bagus dan lagi banyak dia punya yang saya kata tadi, dia punya polyphenols, nama seperti theobromine tadi tu, semua tu bagus sekali. Maka saya tak tahu berapa banyak di supermarket, berapa banyak yang you beli, berapa banyak you order ke, saya tak tahu. Tapi jarang-jarang dia berani tulis kat situ atas pada 70-80% kalau dia tak letak kat situ, sebab mereka boleh menjadi masalah. Memang pahit sedikit, betul, tetapi lagi pahit lagi ada banyak dia punya manfaat dia. Saya ulang lagi sekali, lagi pahit berarti lagi tinggi dia punya real dark chocolate. You boleh campur dengan stevia kalau terlalu pahit. You boleh campur dengan honey sedikit. Kalau you nak buat, nanti saya cerita dia ada cocoa powder pun kan. Cuma saya nak tahu kat mana you nak cari. Kalau original dia tak akan manis gula. Kalau dia manis gula berarti dia dah campur. Dia mungkin dah, bukan nak kata tipu lah, mungkin dia dah modify, dia bubuh susu ke apa lagi, tak boleh. Sebab dark chocolate yang original tak boleh ada susu. Kalau ada susu, dia jatuh kepada kualiti nombor 2. Itu dia panggil milk chocolate. Milk chocolate tidak diiktiraf dalam pelajaran kita petang ni. You nak makan, you makan. Bukan saya nak boleh menyalahkan you. Tapi dari sudut kesihatan, kalau orang kanser tak boleh lah kan. Orang-orang yang penyakit yang nak baik tadi kata nak baik. Tetapi dia masih ambil milk chocolate out. Kalau ada perkataan milk aja, kalau dia kata 70% dark chocolate ke dalam tu, atau 80% pun masih tak boleh pakai. Pasal apa? Susu tu ada orang panggil casein A1. Yang bermasalah dari segi susu secara general, dia masuk dah keluar daripada sinarai. So yang tu polyphenolnya, dia punya zat-zatnya combine dengan susu, dia tangkap, maksudnya susu tu menangkap kebaikan, manfaat, sehingga kan tidak boleh memberi manfaat. That means dia delete dia punya manfaat. Jadi rugi. Seterusnya, kalau you tengok kat situ dia tulis white chocolate, ataupun you tengok sini warnanya bukan dark anymore, white chocolate, dia memang harus, kalau saya kata dibuang, you marah pula nanti, harus dibuang. Dari sudut orang yang nak ikut kita punya D&D diet lah. Sebab ni sebahagian daripada D&D diet tau, dark chocolate ni. Dahsyat Berarti you tak payahlah sedih, boleh makan coklat. Berapa banyak nak boleh makan? 3 bar.
tiga ketul macam ni. 3 ketul macam ni. Untuk sehari. Jadi you boleh makan setiap hari pun. Macam you makan avocado, macam you makan pisang atau makan apa yang you makan selalu? Spinach. You boleh makan sampai 1 mangkuk spinach. Boleh lah sebab sayur semangkuk. Tapi kalau coklat ni tak boleh lah semangkuk. Masuk akal kan? Nak lepas geram 3 ketul macam tu ataupun 3 ketul besar-besar yang medium size macam ni cukup lah. So saya memberi anda satu lagi. Kalau dia tulis kat situ cocoa butter, kita jarang ambil cocoa butter, tapi setengah orang dia nak juga pakai cocoa butter, dia nak buat kuih dan sebagainya. Okey lah, saya faham, tapi ambil yang original. Cuma yang jadi masalah sekarang yang kita campur dalam macam saya buat RX Lite kan, kita pakai cocoa powder. Pastikan cocoa powder tu you kena tahulah daripada mana asal usul atau sumber, daripada siapa pembuatnya, kualitinya. Kena ambil dokumen tu, biar dia tulis juga berapa persen ada dark chocolate dalam tu. Sebab bila dimasukkan dalam powder ni senang sangat dimasukkan pengawet lah, kadang-kadang perasa lagi, lepas tu yang ni semua habis, tak ada power lagi dah. So you nak yang, kalau you rasa cocoa powder ni, kalau you tak campur apa-apa lagi, memang kelat atau pahit. Dan dia bukan kata bitter saja, tapi dia bitter, kadang-kadang dia ada macam pedas sedikit. Ni natural cocoa ni. Dan kadang-kadang memang dia naturally dia ada kemanisan dia sendiri pun. Namun selalunya bila production house ni, kalau you tengok yang 3-in-1 semua tu, saya minta maaf, saya cerita ni memang setiap kebenaran saya cerita kadang-kadang ada yang pahitnya, dan mungkin ada orang yang terkena, minta maaf. Saya bukan nak menjatuhkan anda punya produk dan sebagainya. Saya cuma memberi cerita yang sebest mungkin melalui sains. Dan you pun tahu sebenarnya, sebab dalam tu tak mungkin, nombor satu harganya. Dark chocolate dia mahal. Okey, mahal daripada biasalah. Tak mungkin kalau you beli sampai 1 bulan punya supply bawah pada RM15 tu, dia tu dark chocolate yang pure, bohong besar. Sebab kalau saya tahu harganya memang tak usah cerita lah. Tapi kita kan nak lepas geram, kita ambil sedikit-sedikit cukup lah. Jadi kalau you pernah dengar orang buat hot chocolate kan, orang buat minuman-minuman yang bagi sihat walafiat, ada brand-brand yang saya tak mau sebut nanti bahaya pula kan, yang sampai berpaket-paket tu, minta maaf lah. Tak mungkin cocoa powder tu original, dan dia punya dengan dia campuran dia tu semua sehinggakan begitu sedap sampai ketagih pula hari-hari nak makan. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, berhati-hati. Saya cuma menasihatkan. Jadi 5 tu you kena tahu. Dark chocolate, milk chocolate out, white chocolate out, cocoa butter boleh, cocoa powder boleh, tapi dengan syarat dia original, dia panggil natural cocoa. Yang tu boleh. Buatlah campur dengan honey sendiri. Jangan campur gula biasa, jangan campur susu langsung. Then you buat. Sebab tu bila you tengok yang saya recommend kepada anda yang superfood saya buat, itu namanya apa? RX Lite. Kan bukan takat untuk nak jaga badan saja, tapi untuk menjaga supaya kita dapat balik koko yang original. Sebab tu you tengok RX Lite, dia tak cantik. Dia tak macam bersusu sampai lemak gila-gila, semua tu tak boleh. Sebab kita masuk dengan santan pun, dan kita pakai dengan moringa, dengan 28 lagi yang dipanggil makanan rainbow, semua tu supaya apa, kita boleh menjamin sekurang-kurangnya. Saya kalau gian pada koko, saya cari RX Lite. Sebab saya buat sendiri, saya tahu kat mana nak ambil produk tu, dan kalau dia menipu, saya tahu daripada mana datangnya. InsyaAllah. So tuan-tuan sekalian, saya mencadangkan kalau anda nak cuba, pergi cari sendiri, make sure dia atas pada 72%. Okay? Kalau boleh 80% ke atas. Belajar-belajarlah. Okay? Tak tahu mana nak cari, cuba main dengan RX Lite dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa, kita kena doakan anda supaya dunia bahagia, akhirat syurga, sekeluarga anda. Okay? Dan jangan lupa let go and feel good. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.